Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amara. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran surah Ar-Rasyidin, puncak setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Hadi Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masuk ke bab yang ke-6, iaitu di muka surat 68, yang mana tajuknya adalah dalil syarak, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil syarak di sini berarti masdar, sumber, tempat ambilan syarak, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam tajuk ini, perkataan hanya itu sangat penting. Kalau buang perkataan hanya, tajuk ni jadi tak betul. Cuba buang dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Tak betul lah. Sebab memang Al-Quran dan Sunnah merupakan dalil, yakni sumber syarak. Syarak ini, agama ini diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bahkan inilah dua sumber utama, the primary sources of Islamic law, dua ini, iaitu Quran dan Sunnah. Tapi yang nak diterangkan oleh Ustaz Mahdi adalah salah faham dalam fikiran sebahagian umat Islam, menyangkakan hanya ini saja, menyangkakan hanya Quran dan Sunnah saja. Sedangkan para alim ulama di dalam mengenal pasti sumber, mengenal pasti hukum dan juga kaedah, mereka merujuk pada Quran dan Sunnah dan sumber-sumber hukum lain yang juga secara langsung atau tidak langsung diiktiraf oleh Quran dan Sunnah. Jadi kalau hanya yang pada Sunnah saja lah timbul cakap-cakap macam ini ulama saja letak ni, yang Quran hadis tak ada pun ni. Hukum macam ni ulama yang pandai-pandai letak, dalam Quran hadis tidak ada. Jadi kadang-kadang ada dalam Quran dan hadis kita yang tak jumpa, dan kadang-kadang ada dalam sumber-sumber hukum yang lain. Jadi inilah yang cuba diterangkan oleh Ustaz Mahdi dalam bab yang ke-6 ini. Soalan, ada yang mengatakan bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanyalah perlu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sahaja, tidak perlu merujuk kepada yang lain. Apakah pendirian ulama tentang pendapat sebegini? Jawapan, pendapat ini tidak tepat dalam neraca ilmu yang sebenar. Hanya confine sumber hukum kepada Quran dan Sunnah sahaja, itu tidak benar. Hendaklah diketahui bahawa tidak semua hukum
tentang sesuatu perkara dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis secara langsung. Banyaklah perkara-perkara baru yang berlaku di zaman kita. Misalnya sekarang ni ada digital currency, ada yang cryptocurrency, ada lagi pemindahan organ. Ada banyaklah benda-benda yang berlaku di zaman kita ini tak ada pun disebut dalam Quran dan hadis. Tak perlu benda yang terlampau sophisticated sangat. Seumpama hukum meminum air ketum pun tak ada dalam Quran hadis kita. Adakah bermakna tak ada hukum? Pasti ada. Perbuatan seseorang mukallaf tentu ada hukum, paling tidak hukumnya harus dibenarkan. Maka ada juga yang disebutkan secara tidak langsung, yang mana ini memerlukan perhatian yang mendalam terhadap nas Al-Quran dan hadis. Ini namanya dengan jalan istinbat. Quran dan hadis tak sebut secara direct. Misalnya minimum period of pregnancy, tempoh mengandung yang paling minimum. Berapa lama satu orang perempuan tu dia katakan dia kahwin, kalau takkanlah dia kahwin hari ini, minggu depan dia dah melahirkan anak. Seolah-olah tempoh mengandung seminggu dah cukup, ataupun 3 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun memang 9 bulan saja. Kurang pada 9 bulan maknanya kandungan itu dah berlaku sebelum kahwin atau macam mana. Dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak diceritakan dengan jelas. Tetapi istinbat dengan cara menggali daripada Al-Quran, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu memahami bahawa tempoh minimum melahirkan tempoh minimum mengandungkan sebelum seseorang itu melahirkan anak adalah 6 bulan. Kenapa? Kerana combine antara 2 ayat. Satu ayat Allah SWT memberitahu bahawa sesuatu orang perempuan itu mengandung dan menyusukan selama haulaini, iaitu 2 tahun. Kemudian diberitahu pula bahawa tempoh macam mana dia punya kombinasi itu, tempoh menyusu dan juga mengandung adalah 30 bulan. 30 bulan. Tetapi tempoh menyusu adalah 2 tahun. Haulaini kamilan. Jadi 2 tahun ditengok dengan 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan itu adalah tempoh mengandung dan menyusu, dan menyusu adalah 2 tahun, berarti sekurang-kurang mengandung adalah 30 bulan tolak 2 tahun, iaitu 24 bulan. Ini dipanggil istinbat. Quran tak sebut dengan jelas bahawa seorang wanita itu paling tidak mengandung itu paling tidak 6 bulan, tidak. Ini adalah namanya istinbat ataupun ijtihad oleh para ulama, iaitu daripada kalangan sahabat sendiri, daripada kombinasi 2 ayat Quran. Terutama sekali sesuatu perkara baru yang tidak ada berlaku pada zaman Nabi SAW atau zaman selepasnya di kalangan sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana kalau berlaku mungkin ada riwayat bahawa Nabi SAW memutuskan begini, paling tidak berlaku selepas kewafatan sahabat ada berfatwa macam ini. Ini tak berlaku di zaman mereka. Maka di sinilah perlunya malakah fiqhiyah, iaitu kemahiran untuk memahami hukum fiqh, kemahiran untuk memahami dalil-dalil syarak. Disebut di sini al-adillatus syar'iyyah. Bukan dalil mana satu persatu, apa dalil wajib salat, apa dalil wajib puasa Ramadan. Ini dalil secara umum, berarti masadir, sumber-sumber hukum syarak, agar setiap sesuatu yang baru ada jalan penyelesaiannya. Macam masa COVID-19 itu hari, dia apa hukum, ada tempoh awal-awal dulu kita masjid pun tutup, tak pergi jemaah semua masjid tutup. Apa hukum? Mesti ada hukum dia. Kemudian setelah masjid dibuka, kita pula disuruh sembahyang berjemaah secara jarak-jarak.
itu apa hukum? Sedangkan kalau ikut sunnah sembahyang jemaah rapat-rapat pasti ada hukum. Tapi kalau dalam Quran dan hadis secara direct ia tidak disebut. Bahkan dalam hadis sebut kalau sembahyang kena dirapatkan saf, jangan ada ruang. Baik. Apakah makna dalil syarak? Dalil syarak di sini ialah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui atau mengeluarkan hukum syarak. Mungkin kurang tepat, kerana kalau sesuatu yang digunakan itu mungkin kaedah, tetapi adalah sesuatu yang daripadanya dikeluarkan. Dia biasanya kalau sesuatu yang digunakan itu mungkin kaedah-kaedah ijtihad, kaedah-kaedah istinbat yang digunakan oleh ulama. Tapi kalau adillah syar'iyyah, sesuatu yang daripadanya itu dikeluarkan hukum, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dalil-dalil syarak ataupun ada juga menyebutkan sumber-sumber asal, itu yang utama adalah Quran dan sunnah. Itu tidak boleh dinafikan. Walau bagaimanapun dalil-dalil atau sumber-sumber sokongan yang lain yang digunakan oleh para fuqaha plural kepada faqih. Faqih maknanya satu orang ulama yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, itu asalnya. Tapi lama-kelamaan apabila sudah kurang orang yang berkepakaran yang mampu memenuhi syarat mujtahid, maka istilah fuqaha ini digunakan juga merujuk kepada orang yang mahir tentang hukum fiqh. Walaupun mungkin dia tak mampu nak ijtihad sendiri, tapi dia hafal fatwa-fatwa dalam mazhab begini, khilafnya macam ini, dalilnya macam ini, ya, dia dipanggil fuqaha juga, mahir hukum fiqh. Atau mengeluarkan hukum, mengeluarkan ini panggil istinbat. Istinbat hukum itu termasuklah ijma', qiyas, istishab, masalih al-mursalah, al-masalih al-mursalah, atau disebut juga sebagai al-istislah. Juga merujuk kepada apa yang dipanggil al-istihsan. Bagaimana pula kedudukan yang dipanggil qaul sahabi, maknanya fatwa sahabat Nabi. Adakah itu sumber hukum? Uruf, iaitu kebiasaan. Kemudian satu zara'i plural kepada zari'ah, iaitu jalan. Tutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara yang haram. Benda itu tidak haram, tapi kalau dibiarkan akan membawa kepada yang haram. Boleh atau tidak kita haramkan? Walaupun benda itu asalnya tidak haram. Dan syari'atu man qablana, syariat generasi sebelum daripada kita, syariat Nabi Musa misalnya, itu adakah menjadi sumber hukum? Kalau kita dapat tahu bahawa dalam syariat Nabi Musa begini-begini, adakah itu sumber hukum dalam agama kita? Jadi ini yang perlu disedari oleh masyarakat, bahawa apabila para ulama berfatwa ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, haram, makruh, harus, bila kita tidak lihat dalil yang direct daripada Quran dan hadis, bukan berarti tidak ada dalil. Boleh jadi ada dalam Quran hadis, tapi perlu digali macam tadi. Kena 30 bulan tolak, 24 bulan dahulu baru dapat conclusionnya. Ataupun boleh jadi memang tidak disebut langsung dalam Quran dan hadis kalau secara direct, tapi diambil daripada sumber seperti ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita cuba terang satu persatu. Bukanlah kita nak jadi pakar usul fiqh, itu tidaklah, ya. Sebab kalau sampai usul fiqh ni pun panjang kita ni kalau belajar di universiti. Tapi sekurang-kurangnya bila orang sebut ijma', oh kita faham ini ijma'. Orang sebut qiyas, oh ini. So kadang-kadang kita pun terkeliru dengan bahasa Melayu. Qiyas dalam bahasa Melayu itu mungkin simple saja, tapi bila kita pergi secara teknikal, qiyas itu tertolak, tak betul. Kadang-kadang orang yang dah belajar usul fiqh pun implementasi dia out dalam bab qiyas. Dia mungkin tak sedar dia sedang menggunakan teknik qiyas, lalu dia tidak memenuhi syarat-syarat qiyas. Contohnya, ketika mana berlaku perbincangan tentang isu hukum istighosah, meminta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia. Kita minta tolong dengan wali, tapi wali itu dah meninggal dunia. Kalau wali itu masih hidup, itu mereka setuju, boleh. Jadi
kita tanyakan, ada tidak dalil yang melarang seseorang itu meminta tolong kepada wali dengan sebab dia dah meninggal dunia? Sebab meminta tolong secara umumnya dibenarkan kepada Allah, itu hakikatlah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah, itu hakikat. Tapi takkan tak boleh minta tolong dengan makhluk? Ya boleh, jelas boleh minta tolong dengan makhluk, tapi itu secara asbab, cause and effect saja, usaha dan ikhtiar. Yang memberi pertolongan sebenar tetap Allah. Doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Boleh ke pergi pada doktor minta tolong sembuhkan penyakit? Ya boleh. Tapi kena yakin bahawa doktor sebenarnya tidak menyembuhkan. Doktor hanya usaha ikhtiar. Dia cek, tengok kini penyakit apa, kemudian apa ubat yang sesuai, apa rawatan yang bagus. Dia usaha. Ya, kena dengan takdir Allah sembuh. Kalau tak kena, ya tak sembuh. Ramai saja orang berubat tapi tak sembuh. Jadi mereka katakan ada dalil. Mereka kata ada banyak dalil dalam Quran. Jadi kan saya minta lah, saya kata buat bagi satu dalil cukup. Kita nak tengok apa dalil dia. Akhirnya semua senyap. Kalau seorang mungkin terlupa, kalau sampai 14-15 orang semua pun ada PhD, takkan lupa semua. Kata syirik ini benda besar ni. Syirik istighasah dengan wali, sebab wali dah hidup, dah meninggal. Semalam wali itu hidup, kita tak tolong dengan dia boleh. Hari ini dia dah meninggal, kita tak tolong dengan dia syirik. Takkan tak ada dalil. Akhirnya bila mereka gagal membawa dalil, mereka kata ini yang mereka fitnah saya, sehingga saya dipilih, oh ini mazhab pokok, kita tolong dengan pokok. Wallahi yang cakap itu mereka, yang mengeluarkan idea itu mereka. Mereka kata, oh kalau macam itu bolehlah kita itu pergi kepada pokok, minta tolong, wahai pokok tolong saya. Kenapa? Kerana kata dia, pokok kan tak ada dosa. Yang penting kita iktikad Allah yang beri, bukan pokok. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Mereka sebenarnya sedang cuba qiyas, seolah-olah oleh kerana boleh minta tolong dengan wali Allah yang telah meninggal dunia, maka bolehlah minta tolong dengan pokok. Qiyas dia mesti ada illah mustarakah. Dia kena ada asas hukum yang sama. Kalau tidak ada asas hukum yang sama, adakah kamu nak menyamakan pokok dengan wali Allah? Tapi kan pokok tak ada dosa. Ya, pokok tidak ada dosa sebab dia tidak mukallaf. Yang ada dosa pada dia mukallaf. Jangan kata pokok, orang gila juga dalam keadaan dia gila tak ada dosa. Kanak-kanak tak ada dosa. Tapi bukan berarti setiap daripada itu kita istighasah dengan mereka. Kerana istighasah dengan makhluk ini atas jalan asbab. Maka apa yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab, kita lalui sebab tersebut. Tetapi yang tidak Allah jadikan sebagai asbab, kenapa kita nak meminta kepada dia? Kerana atas makhluknya tak jalan asbab. Bahkan itu seolah-olah ada elemen syirik. Kerana kalau bukan atas jalan asbab, kamu pergi minta, maka kemungkinan atas jalan hakikat. Minta tolong kepada makhluk atas jalan hakikat, syirik. Kalau kamu kata pokok itu asbab, betul. Memang ada bukti bahawa pokok itu menjadi sebab pertolongan dengan cara kamu pergi minta macam tu. Kalau tidak, ia satu kebodohan. Kalau tidak syirik sekalipun. Sebab kamu kata, oh dia minta itu dengan iktikad Allah yang beri. Bahawa ini kan dalam dialog ada soalan. Boleh argunya cerita istilah mata cium hajar aswad itu adalah tawassul. Ini betullah itu tawassul. Satu jenis tawassul. Wasilah ini membuat kebaikan untuk dapat ridha Allah. Jadi istilah mata cium hajar aswad itu kebaikan. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi itu satu bentuk tawassul untuk mendapat kebaikan. Tapi soalan dia adalah, boleh tak kita pergi ke Hajarul Aswad lalu kita berseru, wahai Hajarul Aswad, walaupun aku tahu kau tidak memberi sebarang manfaat ataupun mudarat, tapi dengan kemuliaan kamu tolonglah aku. Itu soalan dia. Ini kan tak cerdik soalan macam ini. Adakah memang Allah jadikan Hajarul Aswad itu punca kebaikan dengan cara kamu pergi minta tolong? Itu kan tidak. Berbeza dengan wali-wali Allah di alam ruh, mereka itu masih boleh mendoakan.
Dan memang terbukti orang-orang yang berdoa beristighosah itu Allah perkenankan hajat mereka. Sama ada Allah perkenankan tanpa doa daripada mereka atau dengan doa daripada mereka, itu nombor dua. Tapi maknanya dijadikan oleh Allah asbab kepada kebaikan. Ada kebaikan istighosah dengan awliya, dengan anbiya dan sebagainya. Dan tidak juga, bahkan pada dalam dialog saya pergi lebih luas lagi, tidak lagi tanya dalil saja. Saya tanya, kalau ada salafus salih, katakan kita ikut salaf, ada ke salafus salih, ulama-ulama salaf yang mengharapkan istighosah dengan orang mati? Pun tak ada jawab juga. Jadi ini namanya tahakkuk, berhukum tanpa ada dalil atau dengan salah implikasi. Dia tidak ada talazum antara wali Allah dengan pokok. Oh, oleh kerana boleh tak tolong dengan wali Allah, maka boleh tak tolong dengan pokok. Oh, oleh kerana haram tak tolong dengan pokok, maka haram tak tolong dengan wali Allah. Dia tidak ada talazum itu. Jadi dia kena faham konsep bahawa kalau rezeki hakikat, segala-galanya itu daripada Allah. Dari segi asbab, ada makhluk yang Allah jadikan sebab kepada kebaikan, ada makhluk yang Allah jadikan sebab kepada keburukan. Nasi misalnya sebab kepada kebaikan, dan ada kalanya keburukan. Untuk setengah orang makan nasi jadi macam manis lah apa macam, ya. Tapi secara umum nasi itu bawa kepada kebaikan, kenyang kita, bertenaga kita. Racun secara umumnya bawa kepada kemudaratan. Kalau makan racun sakit atau mati. Tapi hakikat yang membawakan kenyang, yang menjadikan sihat, itu Allah. Yang menjadikan sakit, yang menjadikan mati, ya Allah. Jadi kegagalan memahami inilah menyebabkan orang-orang ini keliru, berhukum tanpa ada dalil. Sedangkan mereka yang berseroboh agama terbina atas dalil. Tapi akhirnya bila diminta dalil, gagal. Karena dia katakan, oh tapi dia iktikad Allah yang beri. Betul. Sebagai contoh, dalam bab makan nasi pun boleh berlaku syirik atau tidak syirik. Macam mana makan nasi boleh jadi syirik? Bila mana orang yang makan nasi, dia iktikad memang nasi itu tak yang mengenyangkan dia. Orang itu susah lah, tak ada susah. Kita harus faham. Memang kita kaitkan kenyang dengan makan, tapi itu berkaitan adat, kebiasaan. Adapun berkaitan hakikat, yang kenyangkan kita adalah Allah. Tak ada masalah. Jadi kalau kita makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan, syirik. Kalau kita makan nasi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, dia tidak syirik. Kalau satu orang makan babi dengan iktikad babi yang mengenyangkan, syirik. Satu orang makan babi dengan iktikad bukan babi yang mengenyangkan, tetapi Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Tidak syirik. Tapi adakah berarti boleh makan babi? Tidak, masih lagi haram. Satu orang makan batu dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Ya tidak syirik. Tapi makan batu bukan asbab untuk kenyang. Batu itu bukan asbab untuk kenyang. Sama juga pokok bukan asbab untuk kamu pergi minta pertolongan. Ini fitnah. Lepas tu saya kata, kalau kamu betul-betul nak, silakan video itu secara benar. Apa sebenarnya yang berlaku dalam musyawarah. Jangan kamu buat persepsi yang tak betul dalam ceramah kamu, seolah-olah ustaz ni suruh orang minta tolong dengan pokok. Ya, kalau dia ada pula juhala yang percaya, orang jahil yang percaya. Jadi kamu tangguh dosa fitnah ni, kamu tangguh. Dari akhirat itu insya-Allah boleh dituntut. Alhamdulillah. Jadi kena faham ya. Kita mulai dengan ijma' terlebih dahulu. Jadi ijma' ini asalnya adalah mengumpulkan ataupun mengazamkan sesuatu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la siyama liman lam yujammi as-siyama minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak mengijma'kan puasa daripada malam. Ijma' di situ atau bertajmid di situ maknanya berazam, berniat dengan niat yang pasti. Tetapi dari segi makna yang kita bincang di sini, ijma' adalah ittifaq, iaitu kesepakatan. Dalam istilah usul fiqh tak ada dalam kitab.
Ini tambahan. Dalam kitab dia ada tulis ijma', dah habis, selesai. Tapi kita dapat sedikit faedah, kita ambil penerangan lebih lanjut, iaitu dari segi istilah ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin, bukan kesepakatan orang biasa. Ini adalah ulama-ulama yang sudah sampai kepada level mujtahid. Mereka bersepakat di dalam ketetapan hukum. Maka hukum ini dipanggil hukum yang sabit atas jalan ijma'. Saya ulang, ijma' dari segi takrif syaraknya adalah kesepakatan pada mujtahidin di kalangan umat Islam pada satu zaman, daripada zaman atas hukum syarak selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu takrif yang diberi oleh para ulama tentang ijma'. Kerana kalau bukan mujtahid, itu tidak dipanggil ijma'. Kemudian dia memadai berlaku pada satu zaman, tak mesti berkekalan. Sebab nanti bangkit dalam satu zaman orang yang cuba nak langgar ijma'. Itu dah tak ada kira. Ya, khilaf yang datang kemudian, ijma' tu dah berlaku. Tiba-tiba orang datang, dia nak bawa fatwa yang bercabang. Itu sudah tidak diambil kira, kerana ijma' itu telah berlaku. Selepas daripada kewafatan Nabi SAW, kerana ketika Nabi SAW masih hidup, yang menjadi sumbernya tentulah adalah periktilafan daripada Nabi SAW. Jadi ijma' ini kesemua sekali. Cuma ada juga sebagian ulama mengatakan, kalau setakat ada seorang atau dua orang minoriti lah yang tak bersetuju, itu masih tidak menjejaskan ijma' itu telah berlaku. Tapi yang popularnya adalah semua mujtahid yang hidup pada zaman itu, semuanya itu bersetuju tentang hukum itu. Baik, jadi ijma' ini merupakan hujah yang kuat di dalam Islam. Bahkan dari segi kekuatan, ada kalanya itu lebih kuat daripada Quran dan hadis. Kadang-kadang orang saya belik, macam mana pula ijma' lebih kuat daripada Quran dan hadis? Ijma' ni kan kesepakatan mustahid. Mustahid ni kan manusia. Quran dan hadis ni kan wahyu. Takkan yang manusia punya lebih kuat daripada wahyu. Jadi jawapannya, sebab Quran dan hadis walaupun wahyu, tetapi ada kalanya dia zanni. Kalau Quran tidak ada zanni lah, itu memang daripada Nabi SAW. Hadis mutawatir juga tidak zanni. Hadis mutawatir itu confirm daripada Nabi SAW. Tapi banyak hadis namanya hadis ahad. Jadi ada keraguan, ini memang daripada Nabi SAW atau bukan. Kalau hadis sahih, kemungkinan besar daripada Nabi. Kalau bukan sahih, kemungkinan itu tidak sebagus hadis sahih. Tetapi lebih penting pada itu, apa makna Quran, apa makna hadis. Yang itu Al-Quran pun ada ragu-ragu. Kerana perkataan dalam Quran ini boleh jadi makna ini, boleh jadi makna itu. Ayat Quran ragu-ragu bukan makna ini ayat Quran atau bukan. Tidak, itu tidak ragu-ragu, ini memang ayat Quran. Tetapi ayat Quran ini makna apa? Lafaz Quran ini makna apa? Bila makna itu berbagai, maka keraguan datang daripada situ. Sedangkan bila ijma', bila semua ulama memahami hukum dengan satu kefahaman, maka itu telah menafikan keraguan. Sebab itu kita kata, daripada sudut itu, ijma' ini dari segi kekuatannya lebih kuat daripada Quran dan hadis. Walaupun dari segi kedudukan, dia dibilang nombor 3 lah. Sebab Quran dan hadis itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini adalah hujjah. Apa dalil? Apa dalil bahawa ijma' adalah hujjah? Hujjah di sini maksudnya jadi sumber hukum. Iaitu pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam
wasa'at masira. Dalam ayat ini Allah janjikan neraka jahanam kepada dua perbuatan. Pertama, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang syiqaqur rasul, degil dengan Nabi, tak nak ikut ajaran Rasulullah SAW, ini Allah janjikan dengan neraka jahanam. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikut lain daripada jalan orang mukmin, dijanjikan dengan neraka jahanam. Ada dua perkara ni haram, ya. Degil dengan Rasulullah SAW haram, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin juga haram. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ijma' itu kan jalan orang mukmin, bahkan jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin. Maka melanggar ijma' itu hukumnya haram. Ambil daripada ayat Quran ini. Yang kedua, banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa umat maksum bila bersepakat. Umum kita tidak maksum, yang maksum hanya Nabi SAW. Tetapi apabila umat itu telah bersepakat, maka ada satu bentuk ismah daripada kesilapan. Misalnya hadis Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala khata'in, umat aku tidak akan bersepakat di atas sesuatu kesilapan. La tajtami'u ummati ala dalalatin, umat aku tidak bersepakat di atas kesesatan. Jadi hadis-hadis ini walaupun satu persatu itu dipanggil hadis ahad, tetapi dari segi maknanya banyak hadis-hadis ini menceritakan makna yang sama. Maka makna itu mutawatir. Makna kita tak ragu-ragu bahawa apa yang telah disepakati oleh umat itu tentu betul. Maka kita mengambil posisi sebaliknya, iaitu melanggar ijma', itu tentu salah. Maka melanggar ijma' itu dilarang. Jadi ini menunjukkan kepada kewajipan mengikut ijma'. Dan ijma' ini ada pelbagai jenis, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Sekurang-kurangnya kita sudah dapat gambaran, ya, bahawa selain daripada Quran dan hadis, ada sumber-sumber hukum yang lain. Salah satunya namanya adalah ijma'. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.